Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung di channel saya. Pertamanya saya mendoakan kalian dan diri saya sendiri semoga berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala setiap masa, setiap saat, setiap ketika. Amin ya rabbal alamin. Okey. Tanpa basa-basi lagi, saya akan terus kepada konten klip saya kali ini, iaitu berkenaan dengan satu minat atau interest yang nampaknya dan sudah menjadi suatu kegilaan untuk memilikinya, terutama kepada kaum wanita. Hobi yang saya maksudkan di sini ialah menanam jenis pohon yang dipanggil bromeliad, atau bahasa mudahnya sering disebut pokok bunga nanas atau pokok bintang bumi. Seperti yang kita tahu, hari ini bukan saja mereka memiliki pohon bunga bromeliad ini secara peribadi, tetapi ada individu yang sudah berjaya meraih ribuan ringgit dari hasil jualan pohon bromeliad ini, sebab dia mudah didapati di pasaran dengan harga jualannya kadang-kadang mencecah RM75 hanya untuk sepasu pohon bromeliad yang telah matang. Tetapi harganya itu boleh berbeza-beza kerana ia bergantung terutamanya kepada saiz pohon itu sendiri, penjagaan yang rapi terhadap pohon tersebut, dan juga dinilai pada tahap kesuburan pohon tersebut. Kalau kalian masih ingat, pada satu ketika dulu, kat mana-mana pun kita pergi, minat atau hobi bertanam ini banyak tertumpu kepada variasi tanaman seperti spesies orkid, pokok kaktus, keladi, bunga ros, bunga kertas, strawberry tanah rendah, tanaman hidroponik, tanaman aloe vera, dan pelbagai lagi. Sehingga ada individu yang sanggup mengeluarkan kos tambahan yang banyak untuk terbang ke luar negara semata-mata mahu mendapatkan spesies pohon yang mereka minati itu. Bagi mereka, wang atau kos atau perbelanjaan belakang kira, asalkan kepuasan terhadap interest mereka tertuntas, terlaksana, tercapai. Mereka sanggup ke China, ke Jepun, ke Korea, Taiwan atau ke negara-negara Eropah kerana minat mereka ini. Dan kita sendiri, kemana saja kita pergi saat itu, waktu itu, tak kira lah di bandar ke, di luar bandar ke, atau di taman-taman perbandaran ke, premis perumahan ke, ruang lapang di pejabat-pejabat ke, pasti perasan kebanyakan di setiap laman tersebut pasti ditanam dengan pokok hiasan laman yang disebutkan tadi, terutama sekali pokok hiasan anggerik atau orkid. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa bagaimanapun minat ini atau hobi ini boleh berubah-ubah mengikut trend masa. Hari ini di tahun 2024 ini misalnya, kita boleh menyaksikan ramai kaum wanita telah mengubah rasa mereka kepada tanaman pohon bromeliad ini. Ia jadi tanaman hiasan laman yang semakin diminati kerana keunikannya yang tersendiri. Bromeliad ini ada banyak jenis spesiesnya, dengan terutamanya pada bentuk daun dan variasi warna yang amat menarik sekali. Itu faktanya.
dan yang amat nyata kerana faktor warna yang dimiliki oleh pohon bromelia inilah menjadi tarikan kepada penggemarnya untuk membelinya. Selain daripada itu, pokok ini ia boleh hidup agak lama. Ini persoalannya kenapa berubah kepada bromelia? Tak lain tak bukan kerana ia mudah dijaga, itu yang pertama. Tidak memerlukan siraman yang kerap, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak perlu kepada penjagaan yang rapi seperti pokok-pokok hiasan laman yang lain, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, saya ada sedikit info tentang pohon bromelia ini, bagaimana dia bermula dan bagaimana dia berkembang ke seluruh dunia. Okey, infonya, akar tropika ini, yakni pohon bromelia ini, asalnya telah menular biak ke seluruh dunia. Tetapi of course lah, ya, dia terpaksa memakan tempoh masa yang cukup lama. Jadi sebelum itu, spesies asal bromelia ini tumbuh dengan subur di pergunungan tinggi Cordilleras di Los Andes yang berceragah, yang jauh di dalam hutan Uruguay dan isolated, yakni tersembunyi. Pokok bromelia juga telah ditemui tumbuh di alam liar di seluruh Amerika Tengah dan Amerika Selatan. So secara overall, kalau dikumpul-kumpulkan, terdapat lebih daripada 2,800 spesies jenis bromelia ini. Kalau kita membaca, kita dapati ada maklumat sejarah yang menyatakan bahawa di abad ke-18, pedagang-pedagang Belgium yang melawat tanah tinggi tersebut telah menemui keindahan yang terdapat pada pokok bromelia ini, dan mereka tertarik kepadanya dan membawanya balik ke negara mereka di Eropah. Jadi inilah titik permulaan kepada semua jenis bromelia yang tumbuh yang ada di serata pelosok negara di dunia hari ini. Jadi bromelia merupakan tanaman kepada keluarga Bromeliaceae, atau disebut juga sebagai Cryptanthes bromelias. Ia dikatakan berasal daripada Amerika Selatan seperti yang telah dijelaskan tadi. Ada sejenis bromelia, iaitu yang dipanggil urn plants, atau dalam bahasa saintifiknya Aeshmia sp. bromeliads, ya, mempunyai pelbagai variati. Jadi senang cerita, ya, sebenarnya pokok bromeliads ini sangat hampir dengan kita. Yang saya maksudkan di sini ialah pokok nanas atau pokok ananas adalah satu contoh tanaman bromelia yang paling dekat, yang paling hampir, yang sering kita lihat setiap hari, yang kita tanam di belakang rumah, yang kita beli. Ananas itu adalah salah satu spesies daripada pokok bromelia. Baik, secara lahiriah atau secara semula jadi, pokok bromelia ini mudah dijumpai sebenarnya. Ya, kalau kita masuk hutan, kita akan jumpa bromelia ini tumbuh di atas pokok sebagai pokok tumpangan, atau dipanggil pokok epifit. Itu yang tumbuh di atas pokok, ya.
Ada juga yang boleh dijumpai tumbuh di tanah, terutama di kawasan gelap, lembap, ada batang pokok tumbang dan mereput di situ. Di situ kita boleh jumpa pokok bromelia tumbuh. Kemudian ada juga yang menjumpai bromelia ini tumbuh di silahan batu-batu di tepi tebing gunung, terutama gunung berapi, sebab larva letusan itu menjadi baja kepada pokok bromelia, menjadi satu olahan semula jadi untuk menguatkan metabolisme pokok bromelia. Lahar gunung berapi itu menjadi satu benteng untuk mengelakkan pokok itu dijangkiti kulat dan juga berfungsi sebagai penghalau serangga. Sebelum saya akhiri celoteh saya ini, saya ada sedikit lagi info nak dikongsi, iaitu tentang cara penanaman pokok bromelia. Apakah media yang digunakan dan proses penjagaan pokok bromelia. Yang pertama, jadi kita sedia maklum dan kita pun pernah tengok dalam gambar dalam internet kan, pokok ni ditanam, medianya menggunakan bahan yang paling mudah didapati dan murah harganya yang ada di sekeliling kita sebenarnya, iaitu sabut kelapa yang dipotong-potong dua cara, iaitu satu cara kasar dan satu lagi yang dipotong halus. Yang baiknya gunakanlah sabut kelapa. Sebab pokok bromelia ini memerlukan tanah longgar. Maksudnya apa? Tanah longgar menyenangkan pokok bromelia itu berakar dan subur. Jadi sabut kelapa itulah alternatifnya. Yang tepatnya adalah penggunaan sabut kelapa. Jadi sabut kelapa itu menepati cita rasa pokok bromelia ini. Media tanah tidak sesuai sebab ia padat. Tanah itu padat yang menyebabkan pokok bromelia ini lambat beranak atau bertambah atau tumbuh cabang baru. Dan yang paling ditakuti, ia sangat berisiko tinggi untuk pokok bromelia itu mati. Okey, yang kedua, satu ingatan lagi ialah bromelia tidak boleh ditanam dengan kelopak yang begitu banyak, sebab kelopak ini akan tindih menindih antara satu sama lain, menyebabkan tumbuhnya kulat, yang menyebabkan pokok ini boleh mati. Satu lagi, bromelia juga tidak menyukai kelembapan. Walaupun pokok ini sukakan air, tapi kalau humidity-nya terlalu tinggi menyebabkan pokok ini jadi kusam. Dan kita perlu beri tumpuan khusus pada pertumbuhan daun pokok bromelia ini. Perlu dielakkan daripada berlakunya pertindihan daun, bertemu daun dengan daun, menyebabkan akan berlaku kelembapan di bawah daun itu, menyebabkan ujung daun itu akan dijangkiti kulat dan daun itu akan cepat rosak, mereput dan terkulai, patah. Jadi kita perlu cana tentang pertumbuhan daun pokok bromelia ini. Berikutnya yang ketiga, pokok bromelia ini perlu mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Jadi elakkan meletakkannya atau menyusunnya di bawah matahari terik secara langsung, sebab ia akan merosakkan pokok tersebut. Pokok ini seelok-eloknya diletakkan di tempat teduh dengan ditutup bahagian atas dengan jaring atau sebagainya lah.
Misalnya kalau kita tidak mempunyai tempat khusus, maka kalau di rumah kita tu ada tempat parking kereta, bolehlah gunakan kawasan lebihnya itu untuk pokok bromeliad ini, atau di bawah pokok atau tangga, asalkan dilindungi oleh jaring. Yang keempat, siraman. Pokok bromeliad ini memerlukan air yang cukup. Jadi siramlah berselang-seli bila cuaca panas. Boleh disiram 2 hingga 4 hari sekali. Tetapi di musim hujan, cuacanya lembap, tiada sinaran matahari, maka bolehlah disiram pokok tersebut sekali dalam seminggu, sudah memadai. Yang berikut, yang kelima. Tetapi sebelum itu saya nak ingatkan, pastikan kalian tidak terlepas rakaman bagaimana proses penanaman pokok ini di hujung klip video ini. Okey. Yang kelima, jika kita menyusun letak pasu pokok ini, yang pastikan ia tidak disusun terlalu rapat. Yang jarakkan rapat boleh menyebabkan berlakunya jangkitan kulat pada pokok tersebut, terutamanya pada waktu lembap seperti di musim hujan. Yang keenam, semburan. Jika kalian menggunakan semburan penyubur, pastikan ia digunakan hanya minimal saja, sedikit saja. Sebab kalau terlalu banyak boleh mematikan pokok tersebut. Yang ke-7, jadi seperti mana pokok-pokok lain, bromeliad juga perlukan pembajaan yang cukup untuk mencapai pertumbuhan maksimumnya. Pokok-pokok bromeliad ini boleh tumbuh subur jika penggunaan baja atau pupuk yang betul dan seimbang. Misalnya pupuk 10-10-10 atau pupuk 14-14-14. And then the last one, okay, yang ke-8, ketika berurusan dengan penjagaan pokok bromeliad ini, satu perkara yang perlu diingati ialah jangan tergesa-gesa memisahkan anak pokok yang tumbuh atau muncul di induk pokoknya, ya. Maksudnya jangan terlalu cepat kita potong atau pisahkan. Kenapa? Sebab kalau terlalu cepat, berkemungkinan besar induk pokok itu mati. So, yang terbaiknya kita tunggu dulu anak pokok itu bertunas cantik, elok, sekurang-kurangnya mencapai 50% daripada saiz pokok induknya. Barulah kita pisahkan dan pindahkan dan tanam di pasu baru. Sahabat rakan taulan sekalian, itu sajalah yang dapat saya celotehkan di sini secara ringkas tentang info-info pokok bromeliad ini. So that's it guys, kita sudah sampai di penghujung klik ini. Saya mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian kerana sudi meluangkan masa kalian untuk klik dan menonton video ini. Harapan saya agar kalian mendapat sesuatu daripada presentation saya kali ini. Semoga ia bermanfaat.
Okey teman-teman sobat rakan sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video klip saya yang mendatang. Terima kasih. Wassalam.